Okey, so ada dua formula lagi yang perlu kita buktikan. Okay, yang pertama ialah apa? Bila X ni kuasa N akan seakan-akan dibawa ke depan kan? Tapi maksudnya sebenarnya dia darab lah kan? N darab dengan log A. X dah ini amat berguna kan? Terutamanya bila kamu buat hukum linear pun ada guna ini. Okay. Termasuk yang dua formula sebelum ini kan, bila dia darab jadi tambah, bahagi jadi tolak kan? Tambah tolak jauh lebih senang daripada darab bahagi. Dan ini pula N darab jauh lebih senang daripada kuasa kan? Okay, so itu kegunaannya. Okay, so cuba buktikan yang pertama itu. Okay, jadi kita mulai dengan apa? Terus saja. Boleh. Boleh ke? Boleh. Okay. Jadi ini ada X lagi kuasa N kan? Tulis. Asasnya A. X-nya sendiri pula ada lagi N. kuasanya N kan? Okay. So didapati formulanya adalah N log X kan? So kuasa akan jadi darab lah. So kenapa ni terjadi begini? Okay. So kita mulai dengan apa? Kita let dia. Okay, let dulu. Let apa yang sama dengan? Let itu tidak sama dengan. Let saja. Okay. Ya, Let. Boleh. Ngam. Log A X sama dengan M. Okay, teruskan. Sekejap, macam ada salah. Siapa asasnya? Asasnya A, indeksnya M, nombornya X. Macam bilang sudah kamu punya X. Okey. Okey, bagus. Nah, kalau lebih bagus letakkan kotaknya. Lukiskan kotak di sekelilingnya supaya kamu tahu ini adalah sesuatu langkah yang kamu buat, okey, untuk memudahkan nanti. Okey. In fact, banyak soalan sepatutnya kamu buat kotak begini supaya bukan untuk pemeriksa, untuk kamu, supaya kamu jelas kamu sedang buat apa ini. Kan? Bila kamu buat MS sudah bukannya dari langkah 1 sampai langkah 100. Kadang-kadang kamu kena fikir pak ini, pak itu, baru kamu gabungkan. Okey, bagus. Okey, next. Kita akan mulai dari mana? Ya, bagus. Kita berminat dengan X kuasa N kan? So kita mulalah dengan X kuasa N. Okey. Tapi apakah itu X? Ini kuasa apa? Tengok balik dalam kotak. Okey, bagus. Tetapi kamu perasan kan? Macam lain sudah dalam kotak itu? Ataupun dalam kotak itu yang salah? X. Nah, kan? Astaga. Tapi macam tak dapat pula kan? Kan? Tengok balik dalam kotak itu. Siapa asasnya? A. Dalam kotak. Tengok balik dalam kotak itu yang kamu tulis itu. Yang asasnya A. Kuasanya X ke M. M kan? Okey, padam itu. Tak ada masalah. Pemadam. Dapat pemadam. Boleh. Okey. No, pemadam dulu. Okey, padam ini. Iya, okay. Dengan M-nya. M-nya. Okey. X-nya yang A kuasa M. Okey. Ini terpaksa kamu biasakan dirilah dengan notasinya yang it's not user friendly sebenarnya. Senang tersilap. Okey. So, langkah ini sebenarnya kita sedang buat apa? X itu kita gantikan dengan A kuasa M. Okey, boleh. Itu kurungan. Okey. So, kemudian sama dengan. So, itulah. Itu tengok balik hukum indeks kan? So dia akan jadi A kuasa apa? N. Maksudnya M darab N. Kenapa? Pernah kamu fikir kenapa AM kurungan N jadi AMN?
Walaupun nampaknya senang. Saya tahu formula begini paling senang. Oh, MN nah kan. Tapi kenapa sebenarnya? Anda tak sebab. Okey. Cuba tukar ke pen biru. Just show an example at the side. Okey. Tunjukkan di sini contohnya. Nombor yang senang. 3 2 kah? 2 kuasa 3 kurungan kuasa 4. Kurungkan dia tak? Kurungkan dia. Okey, kurungkan dia kuasa. Bukan. Macam tu. Kurungkan 2 kuasa 3. Kurungkan. Okey, kuasa 4. Okay. Kenapa dia akan jadi 2 kuasa 12? Dan logik ke tidak? Pernah terfikir? Yalah, itu kasih masuk, itu prosedurnya. Kan? Kasih masuk itu 4 darab 3, itu kasih masuk. Yang di dalam tu. Nah, kenapa? Apakah maksud sebenarnya 2 kuasa 3 kuasa 4? Apakah maksudnya? 2 darab 2 lepas tu? Oh ya, X. Itu 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Kan? Kalau kamu kata 2 darab 2 darab 2, lepas tu 2 darab 2 darab 2 darab 2, itu 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Kan? Inilah ini 2 kuasa 3, kemudian kuasa 4. Okey. So, bila ada dua benda, satu caranya, kamu mau konsultif mana dulu? Yang 4 ke 3 dulu? Saya 4 dah, boleh kot. So, sebab kita tak nampak sesuatu kuasa 4. Okey. Kalau kamu tak nampak, kamu ambil pen merah, kamu bulatkan 2 kuasa 3. Atau lukis bentuk hati ke. Tak apa. Maksimasi itu. Tak cukup bro. Ya. Boleh bergerak. Okey. Okey, bulatkan 2 kuasa 3 dengan satu bentuk merah. Okey. Mungkin. Boleh. Okey. So, di bawahnya tulis sama dengan. So, dia ada bulat kuasa 4 kan? So, dia akan jadi bulat, darab bulat, darab bulat, darab bulat. Nah, lukis dulu. Bulat, darab bulat, darab bulat. Terus basah sikit bulatmu. Bulat. Besar lagi. Sebesar yang di atas supaya senang. Kita tulis. Okey. Darab. Bulat, darab. Bulat, darab. Bulat. Okey. Keadaan ini macam, walaupun macam budak-budak lukis kan. Biasakan dia, walaupun akhirnya nanti mungkin kamu tak akan lukis bulat, tetapi kamu sedang train minda kamu, kita sedang tengok kuasa 4 kan, sesuatu kuasa 4, so sesuatu darab sesuatu darab sesuatu darab sesuatu. Apakah sesuatu itu? 2 kuasa 3. Okey, isikan dalam bulat itu 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3. Bila dia 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 3, dia akan jadi 2 kuasa berapa? Kita tahu sudah kalau dia darab begini, indeksnya akan ditambah kan? Nah, sebab dia darab kan? Okey, so sama dengan 2 kuasa. Tulis saja dah. Tulis dulu. 2 kuasa. Saya tahu memang jawapannya 12 kan? Tapi kita mau tengok patternnya. Okey, so sama dengan 2 kuasa 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 juga boleh ditulis sebagai 3. Saya tahu memang 12, tapi sama dengan lagi? Ya, very good. Sama dengan 2 di bawahnya, lagi. Sama dengan 2 kuasa 3 darab 4. Right? So kita mula dengan 2 kuasa sesuatu kurungan sesuatu lagi, kita nampak akhirnya dia akan jadi 2 kuasa yang di dalam itu darab dengan yang di luar. Okay, so ada sebabnya. Kan? Bukan apa. Okay, so very good. So back to yang itu. Okay, so sekarang langkah paling penting sebenarnya dalam sudah. Okay, very good. Okay, so kita dapat M darab M. Okay, so lepas tu kena buat sesuatu lagi sehingga dapatlah persamaan yang asal itu. Okay. Okay, langkah seterusnya apa? Okay, itu masih X kuasa N kan? Tulis balik X kuasa N. So langkah seterusnya kita mahu dalam bentuk log. Tukar pada bentuk log. Okay, setuju semua? Asasnya tapi siapa yang asas? A asas ke X asas? A asas, indeksnya Mn. Nah, indeksnya Mn. X kuasa N itu
number. Kan? Okay, so A kuasa N, X kuasa N. Okay, very good. Lepas tu? Ganti M tu yang Ganti M. Okay, very good. So sama dengan ganti M. Dari mana kamu dapat M? let Nah, dalam kotak kamu kan? Okay, very good. So log A X kuasa N sama dengan M ditukar kepada log AX. Okay. Kenapa N kita letak depan? Supaya? Bolehkah kita letak belakang? supaya kita macam log X M. Iya, bagus. Sebab kalau kita letak belakang macam N itu darab pula dengan X. Kalau letak belakang boleh, tapi kena kurungkan kamu punya log AX lah. Tapi kalau kita letak depan macam jelas lah N yang darab dengan log AX. Okey, bagus. Mari kita pekan. Okey, very good lah. Hanya kalau kamu boleh, yalah tu formulanya kan, dan bila kamu guna tu memang guna itu. Hanya kalau kamu boleh kaitkan dengan yang sebelah itu, dan sebenarnya lagi senang kamu fahamkan. Sebab macam magic kan, kenapa kuasa di atas boleh pula jadi darab kan? Ataupun kita kaitkan dengan sebelah, dia seperti apa? Dia seperti kita sedang tanya log A log B asas apa? Log 2 8 kuasa 4. Kan? Ini seakan-akan tanya ini dan kita tahu dia akan jadi begini. Kalau ikut formula itulah, tapi sebenarnya setuju tak? Dia sedang tanya apa sebenarnya? 8 kuasa 4. Kalau asasnya 2 kuasa apa sama dengan 8 kuasa 4? Kan? Soalannya 2 kuasa apa jadi 8 kuasa 4. So jawapannya 4 darab log 28. Kenapa? Ini apa sebenarnya? Nilai apa ini? Log 28 berapa? Apa tu tekan kalkulator? Log 8 asas 2. Kita sedang menanya 2 kuasa apa sama dengan 8. So ini adalah 3. Kan? 3 kan? So kita sedang tanya 2 kuasa apa sama dengan 8 kuasa 4. Kenapa logik 4 darab 3? Kan? Sebab ini 3, ini 4 lah kan? Ini 4 di sini kan? Itulah di darab. Ya? Sebab 2 kuasa 3 kurungan 4. Itulah 2 kuasa 3 darab 4. Okay. Yang penting darabnya datang daripada inilah. Okay, sekali lagi inilah langkah pentingnya. Okay. Tapi sekali lagi kamu tengok tak bagus baloknya ni. Dia punya tata tanda. Nanti kita tengok satu tata tanda yang jauh lebih senang, tapi tidak digunakan sebab tidak rasmi. Kamu tengok apa yang special tentang ini. Okay. Kamu kena identify dia punya key point dan kamu tahu langkah mana yang paling penting. Yang tadi di X kuasa N kan, sesuatu kuasa N. Right, itulah kamu buat begini, A kuasa N kuasa N. Tapi kamu tengok ini, dia log AB kan. Tapi sebelahnya tiba-tiba ada orang ketiga. Tiba-tiba ada C. Kan, C atas C bawah. Nah, mengacau. Kalau kamu ikut yang pembuktian dalam buku pun, at least kamu tengoklah macam mana dia tiba-tiba dia boleh masukkan C itu di situ. Itu cluenya. Okay. Kaji lagi. Okay, sudah tengok ini. Apakah langkah yang paling pentingnya? Dia macam ada triknya kan? Apa triknya? Macam mana? Perkenalkan yang C itu kan? Okay, so dia tak ada masalah. Kita mau log AB sama dengan sesuatu dululah. Kamu guna M kan? X kan? X pun boleh, M pun boleh. Kita let dulu. Lepas itu, so bentuk indeksnya A kuasa X sama dengan B.
Kan? Macam mana tiba-tiba ada log C? Kita log kedua-dua belahnya. X sama dengan B, tapi bukan darab Anda faham kan? Ini bukan darab tetapi kita logkan dia. Patutnya masih sama lah kan? Kalau AX sama dengan B, bila kita log begini pun sepatutnya sama lah. Nilai kita kan sama kan? Macam kan? Macam 8 sama dengan 8. Kamu log apa-apa asas 8, log apa-apa asas sepatutnya masih sama lah. Okay. So ini just trick dia lah. So sudah ada log C. Kan? Lepas itu kita mau apa? Kita mau log AB, yaitu X. Kenapa kan? Nah, kadang-kadang tengok balik. Okay. Macam mana kita dapat X? Masalah X sekarang di sini. A kuasa X. Tapi kita tahu sudah dari tadi kita boleh guna ini. Nah, itu kita cara memperkembangkan. Kita sudah bukti ini kan. So boleh kita guna, yaitu apabila log sesuatu ada kuasa sesuatu, yang ini akan menjadi darab di depan. So sekarang X nya akan bagaimana? Depan. So kamu dapatlah log CA sama dengan log CB. What are we trying to find? Log AB, yaitu X. So kita mau tahu saja X. So X sama dengan log CB bahagi log CA. Dapat sudah? Right, tetapi macam banyak trik ini. Apa tu X? Dan juga penggunaannya lah kamu kena faham. Okay. Kena hafal sedikit lah. Right, bila dia log AB, dia akan jadi log C, B di atas, A di bawah. Daripada kamu hafal log CB bahagi log C. Ini amat berguna contohnya bila kita tak nampak begitu jelas apa asasnya dan indeksnya. Contohnya 48. Berapa jawapannya? 4 kuasa apa sama dengan 8? 4 kuasa 2, 16. Kan? 4 kuasa 1, 1. 4 kuasa 0. 4 kuasa 1, 4. 4 kuasa 0, 1. Tapi macam ada kaitan ke 4 dengan 8 kan? Sebab 4 itu kita tahu dia adalah 2 kuasa 2. 8 ialah 2 kuasa 3. Ya, inilah kegunaannya. Kita boleh tukar kepada asas satu lagi, asas ketiga adalah nombor ketiga. Orang ketiga. Apakah yang sesuai di sini? 48. 2 lah. Kan? Lepas tu 8 di atas, 4 di bawah. Ini kegunaan utama formula inilah. Kita tukar sesuatu kepada sesuatu asas supaya di atas itu berapa? Log 28 3, log 24 2. Kalau mau kamu semak lah, 4 kuasa 3/2. Adakah dia 8? Kalau kalkulator beginilah. Kalau kalkulator kamu boleh tekan enggak? Cuba kamu semak. 4 kuasa 3/2. Tekan, adakah dia dapat 8? 4 kuasa 3/2 dapat 8. Sebab dia punca kuasa. Lepas tu 4 kuasa 3/2 maksudnya apa? Punca kuasa 24 kurungan kuasa 3 kan? Indeksnya. So 2 kuasa 3. Okay, itu satu kegunaannya. Ada special case lagi kan? Special case di mana kadang-kala kita akan wujudkan C tetapi kita hanya mau tukarkan A dan B. Kita mau tukar asas dengan nombor. So kita akan gantikan C sebagai apa? B. Okay, very good. So bila C sama dengan B, so log AB sama dengan
log B, log B. Kalau saya pun saya akan tulis begini, senang. Supaya kamu takkan terkeliru. Okey, B di atas, A di bawah. Apa tu log BB? Mana BB? Ya, ini. BB. Log BB? Log BB. Kenapa? Sebab ini mewakili B kuasa apa sama dengan B. Itu 1. So log B A. So asas dengan nombor diterbalikan 1 per. Cuma contoh logik ke tidak? Dan terutamanya contohnya 82. Apa jawapannya? Apa jawapannya? 3 kan? 3 kalau log 28. Ini log 82. Log 2 asas 8. 8 kuasa apa sama dengan 2. Macam susah sikit. Tetapi kita tahu 2 kuasa 3 sama dengan 8. Right? So kalau kita guna formula itu, dia akan 1 per log 28. So 1 per 3. Logik? 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 sama dengan 8 kuasa apa? Kuasa apa? 1 per 3. Apakah maksud 1 per 3 sebenarnya? Punca kuasa 3. Kan? Punca kuasa 3 juga ditulis sebagai 8 kuasa 1 per 3. Nampak memang formula ini betul lah. Okey. Tapi yang asalnya kan, yang ini lah boleh nampak sikit lah kan, 2 kuasa 3, 8, 8, 1 per 3. So dia 1 per kan. Tapi yang log C ini, kalau kamu cuba fahamkan dari apakah maksudnya sebenarnya ini. Kita sedang menukar asasnya. Macam tadi, kita sebenarnya sedang menanya 4 kuasa apa sama dengan 8. Susah kan? So, kita tukar asas 4 kepada asas 2. So, 2 kuasa sesuatu, kuasa sesuatu sama dengan 8, di mana ini adalah 2 kuasa sesuatu untuk dapatkan 4 kan. Ini pula segitiga. Okey, so apa kaitannya? Kita mau ini kan. Nampak? Kenapa akhirnya jadi begitu? Kalau guna nombor nampakkah? Kita mau yang ini kan? Okey, ini apa? Tengok, ini apa? Berapa kuasanya? 2 kan? 2 kuasa 2 sama dengan 4 kan? Okey. 8 pula ialah 2 kuasa 3 kan? So apa macam mana kita dapat ini? Ini yang benar kita mahu kan? Iaitu 2 darab question mark sama dengan 3. Oleh itu question mark sama dengan 3 bahagi 2. Apa itu 3? Apa itu 3? 3 ialah 2 kuasa apa sama dengan 8, iaitu log CB. Dan 2 ini pula datang dari mana? Daripada ini, iaitu yang ini kuasa apa sama balik dengan 4, iaitu log CA.
Nampak kan? Nampak sedikit lah sebab kalau nampak ini macam magic juga, tapi sebenarnya berkaitan juga dengan. Okay. So sekali lagi saya mau tunjukkan sesuatu. Macam susah kan? Tapi dia susah sebab notasi log itu. Kamu perasan kan? Sebenarnya apa kamu belajar sampai sekarang tiada beza dengan yang hukum indeks. Kan? Bila kamu nampak, kita tahu A kuasa M darab A kuasa M sama dengan A kuasa M tambah N. Nah ini kita boleh faham sebab kita nampak contoh pun kita tahu kenapa begitu. Kalau sini kuasa 3, sini kuasa 5, sini ada 3A darab lagi dengan 5A, so akhirnya ditambah lah kan. Okay. Tapi sebenarnya ayat itu dengan ayat ini adalah benda yang sama. Kalau senang kamu nampak apakah maksud log, it's exactly the same thing, right? Sebab kita sedang menanya apakah indeks, apakah kuasa kepada hasil darab ini, kan? Apakah indeksnya kepada hasil darab ini adalah indeks kepada X iaitu M tambah dengan indeks kepada Y iaitu N. It's exactly the same statement. Tetapi masalah itu log. Okay. In fact ya ini pun baru ada tu saya nampak ada satu cadangan yang sangat bagus. Jangan guna log. Sebab dia tata tanda yang tidak bagus. Dan sebenarnya yang terlibat di sini adalah asas, kuasa dengan nombor kan. So orang itu pun cadangkan ataupun mungkin dari dulu sudah dicadangkan. Kita guna segitiga. So dia begini, 2 kuasa 3, so sama dengan 8. Alright. Lepas tu persoalan kedua kita akan selalu tertanya apa kuasa 3 sama dengan 8. Apa jawapannya? 2. Maksudnya dia guna simbol yang sama. Bila lukis begini maksudnya kita senang tanya apa ini lah. Kalau begini dia tanya apa ini. Apa kuasa 3 sama dengan 8? Sama dengan 2. Kemudian yang satu lagi, yang log itu sebenarnya menuju kepada indeks kan. So sini dikosongkan. So kita tanya 2 kuasa apa sama dengan 8? Jawapannya 3. Senang kan? In fact kalau kamu tengok guna cara ini, apakah ini akan jadi apa? Kita akan sedang menanya A kuasa apa sama dengan XY. Kan? A kuasa apa sama dengan XY adalah sama dengan A kuasa apa sama dengan X tambah A kuasa apa sama dengan Y. In fact yang ini kamu tengok hampir sama sudah dengan yang ini. Nampak tak? Sorry. Kan? Hampir sama sudah dengan ini. Kamu nampak tak? Okay, simple. Ini bukan so simple. Kita sedang tanya A kuasa something X tambah A kuasa something. Bila dia didarab, indeksnya akan ditambah. Kalau bahagi, okay good. Kalau bahagi, dia akan jadi A X bahagi Y sama dengan indeksnya untuk dapatkan X tolak A indeksnya untuk dapatkan Y. Okay. Ini is actually almost the same dengan A kuasa, sepatutnya kita guna balik ini siap. So yang ini kalau kita guna indeks pun dengan segitiga, kita akan dapat A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Yang kamu tengok ini dengan ini sama. Hanya sebagai contoh lah. So kamu fikir kenapa kita tak mau guna ini? Terlampau senang. Jadi next itu dibuat untuk sengaja menyusahkan kamu kan?
Ya lagi. Tidak. Dari sini kita belajar sesuatu juga sebenarnya. Kenapa kita masih lagi terikat dengan tanda ini, tanda kuasa, tanda log? Sebab tiga benda ini sebenarnya dicipta pada zaman berlainan oleh orang berlainan. So, masalahnya apa? Masalahnya sebab sudah guna ini, jadi malaslah kita berubah walaupun kita nampak ini tak bagus. Ini yang bagus. Ini juga mau akan belajar sesuatu nanti untuk hidup ni. Ini masalah manusia. Kadang kalau begitu, manusia susah sangat mau berubah. Nampak yang bagus pun tak mau berubah. Sebab cakap itulah tradisional. Nanti kita kena tukar lagi semua buku dan sebagainya. Tapi akhirnya kebanyakan belajar log, kita tanya dia apa itu log, dia pun tak boleh jawab. Kan? Tanya dia log 28 apa tu, pun kena guna kalkulator. Sedangkan kalau kamu faham maksudnya terus kamu boleh jawab dengan